Ni nampak ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Muar Johor tuan-tuan Muar Johor ni Bandar Maharani. 2 tahun sudah Bandar Maharani mendapat anugerah bandar terbersih di Asia bandar terbersih di Asia. Jadi malam ni sempena dengan program anjuran kemas tadi, di mana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, hadir ke daerah Muar Johor untuk majlis berbuka puasa bersama dengan rakyat negeri Johor, bersama dengan teman-teman UMNO Johor, bersama dengan rakan-rakan pembantu apa dipanggil kemas dipanggil apa? Pembantu masyarakat pembantu kemajuan masyarakat kemas jadi kita pun bersama-sama dalam program pada petang ni. Hari ini saudara, kita ada banyak isu yang melibatkan pertukaran ketua menteri Melaka esok. Esok kita akan ada seorang ketua menteri Melaka yang baru. Saya yakin saudara, banyak orang yang bertanya kenapa berlakunya pertukaran ketua menteri sekarang. Ada yang beranggapan seolah-olah ada pergolakan apa semua. Jadi malam ni kita nak menjawab semua sekali persepsi negatif itu, supaya rakyat lebih jelas tentang apa sebenarnya yang berlaku di bumi Melaka. InsyaAllah. Silakan Kapten. Ya tu. Ya. Bercakap dekat sikit. Ya tu. Bercakap kepada Malaysia KZ kenyataan Malaysia KZ. Ya. Datuk Sulaiman menjelaskan tiada desakan yang dibuat untuk beliau meletakkan jawatan. Sebaliknya desakan tersebut datang daripada hati beliau sendiri. Mohon komen tu. Kalau ada desakan tu datang daripada hati, takkan saya nak komen lagi kan. Hanya Allah Ta'ala dia tahu apa yang berada di dalam hati beliau kan. Saya yakin beliau pun sedia maklum bahawa biasanya jawatan Perdana Menteri biasanya dipilih ataupun diangkat oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, terdiri daripada ketua parti kan. Begitu juga dengan jawatan ketua menteri ataupun menteri besar biasanya ketua perhubungan diangkat menjadi menteri besar. Ini adalah amalan lazim kan? Dan saya rasa Datuk Seri Sulaiman pun tahu bahawa ketika berlakunya perubahan kerajaan negeri bila mana pada ketika itu ada berlaku pemindahan beberapa orang ahli Dewan Undangan Negeri Melaka menyertai Barisan Nasional, menyokong Barisan Nasional. Pada ketika itu Ketua Perhubungan Negeri Melaka ialah Datuk Seri Rauf. Cuma pada ketika itu Datuk Seri Rauf merupakan bukan seorang ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi bila dia bukan ahli Dewan Undangan Negeri, walaupun dia Ketua Bahagian Masjid Tanah, walaupun dia merupakan Ketua Perhubungan Negeri, maka dia tidak boleh memegang jawatan Ketua Menteri. Jadi atas dasar itu Datuk Rauf telah mencadangkan kepada Presiden untuk mengangkat Datuk Seri Sulaiman. Datuk Seri Sulaiman merupakan Setiausaha UMNO bahagian Datuk Rauf kan, sebagai Ketua Menteri. Ada setengah orang beranggapan bahawa ini umpama dia melantik proksi dia ataupun wakil dia, orang yang dia percayai untuk memegang jawatan itu, sehinggalah ke satu masa di mana beliau merupakan ahli Dewan Undangan Negeri. Namun pada pilihan raya negeri Melaka,
Datuk Seri Sulaiman telah dikekalkan sebagai Ketua Menteri sekali lagi, kan? Dan baru-baru ini berlakunya pertandingan ataupun pemilihan UMNO. Dan dalam pertandingan atau pemilihan UMNO, kita saksikan bahawa semua penyokong-penyokong setia Dato' Rauf telah memenangi jawatan Ketua UMNO bahagian di setiap bahagian. Jadi boleh dikatakan perhubungan UMNO ini, Ketua bahagian UMNO seluruh negeri Melaka ni solid bersama dengan Dato' Rauf. Jadi atas dasar itu mungkin demi memastikan Melaka akan terus stabil, bukan setakat UMNO-nya stabil, kerajaan negerinya stabil, maka mungkin Datuk Seri Sulaiman merasakan sudah tiba masanya jawatan Ketua Menteri itu diserahkan kepada pengurusi perhubungan, seperti mana yang lazimnya diberikan kepada mana-mana pengurusi perhubungan setiap negeri. Jadi bagi saya mungkin itulah bisikan hati di dalam sanubari Datuk Seri Sulaiman yang mungkin saya boleh gambarkan. Okey? Betul. Ya. Bagaimana Datuk melihat sokongan daripada ketua-ketua bahagian negeri Melaka dan adun-adun yang telah dilantik, termasuk Esko lah, kepada sekiranya Datuk Rauf diangkat sebagai Ketua Menteri? Bagi saya, calon ketua-ketua atau calon wakil rakyat yang bertanding dalam pilihan raya negeri yang lepas, semuanya adalah calon-calon yang dicadangkan oleh Dato' Rauf kepada Presiden. Dan setelah ditapis dan sebagainya, maka kebanyakan daripada calon-calon yang dah disenarai pendek dan menjadi calon adalah merupakan orang-orang yang setia dengan Dato' Rauf jugalah, kan? Jadi bagi saya, kalau Dato' Rauf esok diangkat menjadi Ketua Menteri yang baru, untuk beliau handle ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, untuk beliau handle ketua-ketua bahagian sangat mudah, kerana memang mereka ini terdiri daripada orang-orang yang dekat dengan Dato' Rauf dan boleh dikatakan penyokong Dato' Rauf juga lah. Okey? Gitu. Saya tadi menyebut berkenaan dengan sokongan adun ketua bahagian Esko. Kenyataan Esko Jawatankuasa Pelatungan Warisan dan Kebudayaan Datuk Muhammad Jailani Khamis melabelkan pertugas Ketua Menteri ini sebagai kerajaan tembok atap. Datuk, mohon komen sikit, Datuk. Saya rasa kerajaan tembok atap ni boleh dikatakan bila mana kerajaan itu daripada kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Adli, Datuk Adli kan, kemudian bila beliau ni termasuk Jailani lah, dia lompat parti. Dia dulu UMNO, lepas tu masuk Bersatu, lepas tu dia lompat masuk UMNO balik. Ketika itu saya rasa itu boleh dikira sebagai kerajaan tembok atap. Tetapi kita tak tengok ada perubahan di peringkat kerajaan negeri. Kerajaan ni masih lagi kerajaan yang dipimpin oleh Ketua Menteri yang datangnya daripada UMNO. Tak timbul soal tembok atap. Dan UMNO Melaka, jangan lupa UMNO Melaka yang menang pada pilihan raya negeri yang lepas adalah UMNO Melaka yang dipimpin oleh Datuk Seri Rauf sebagai Ketua Perhubungan dan Pengurusi Barisan Nasional Negeri Melaka, kan? Orang boleh kata apa pun, tetapi kalau tanpa gerak kerja, tanpa usaha Dato' Rauf pun yang boleh menyatukan orang Melaka. Saya nak beritahu, pilihan raya Melaka adalah pilihan raya yang paling bersejarah. Sebab di Melaka saja 86 muka baru, 86% muka baru diketengahkan, dan banyak warlords, kan?
Kalau bukan Datuk Rauf yang menenangkan, contohnya Datuk Rauf menenangkan Datuk Hassan yang tidak dicalonkan semula sebagai wakil rakyat di Jasin kan. Kalau bukan Datuk Rauf lah orang yang menenangkan keadaan, tak boleh selesai. Mungkin akan haru biru. Jadi bagi saya, pada saudara Jailani, saya faham sangatlah. Dia pun jadi exco kerana bila dia lompat parti kan, orang menghargai jasa dia lompat parti tu. Dia dapatlah jadi exco. Jadi saya punya bacaan simple saja. Mungkinlah dia dah nampak bahawa dia tidak akan menjadi exco kerajaan negeri, tidak akan dilantik oleh orang lain selain daripada Datuk Seri Sulaiman. Jadi mungkin atas dasar itu dia melakukan serangan sedemikian rupa. Bagi saya simple lah. Dia kena terima hakikat bahawa hari ini kebanyakan daripada wakil rakyat yang berada di dalam kepimpinan BN ataupun kepimpinan UMNO, sudah pastilah orang ni juga akan diberikan keutamaan, ketua-ketua bahagian mestilah diberi keutamaan untuk menjadi exco kerajaan negeri. Mungkinlah atas dasar ini dia merasakan peluang dia sangat nipis sebab dia bukan ketua bahagian kan. Nak buat macam mana? Bukan senang nak jadi ketua bahagian ni So kalau tak senang nak jadi ketua bahagian kan, saya rasa tak salah lah kalau Datuk Rauf memberikan prioriti kepada ketua-ketua UMNO bahagian untuk menjadi exco kerajaan negeri. Sebab kita memang kerajaan ini ialah sebuah badan politik dipimpin oleh orang-orang politik. Sudah pastilah keutamaan akan diberikan kepada ketua-ketua bahagian berbanding dengan wakil rakyat yang mungkin tidak ada jawatan di bahagian. Ini kita kena faham. Bercakap pasal unless lah kalau kita ada kelebihan-kelebihan tertentu, kita boleh jadi pengurusi GLC dan sebagainya. Kalau kita ada kepakaran dari segi teknologi ke, dari segi kemampuan pengurusan ke, ataupun kita ada kepakaran dalam bidang aero angkasa ke, mungkin boleh diletakkan di GLC yang berkaitan dengan perkara-perkara terbabit. Tetapi ini nak pilih exco kerajaan negeri kan, yang akan membantu Datuk Seri Rauf kalau dia diberi mandat esok lah untuk mengukuhkan kedudukan kerajaan negeri, mengukuhkan lagi prestasi pelaburan ataupun foreign direct investment. Semenjak kita menang ni, saya rasa sebagai exco pelaburan, Datuk Seri Rauf telah bawa banyak pelabur-pelabur masuk ke negeri Melaka, dan saya rasa banyak pembaruan yang telah beliau lakukan. Jadi bila beliau dah dapat mandat penuh sebagai ketua menteri, katakanlah esok dia dilantik sebagai ketua menteri, saya yakin lebih banyak lagi pelaburan akan masuk, dan dengan kedudukan ketua menteri yang stabil. Sebab cerita Datuk Seri Sulaiman nak letak jawatan ni dah lama dah sebenarnya. Kita pun tahu dia pun dah lama dah tender resignation. Cuma baru sekarang dipertimbangkan oleh Presiden. Presiden pun ambil kira, nak pastikan suasana tenang, nak pastikan suasana yang sesuai. Kita tidak boleh buat keputusan besar tergesa-gesa kan. Kita tak boleh buat keputusan besar tu dalam keadaan belum stabil. Ini pemilihan dah selesai kan. Rata-rata ketua-ketua bahagian pun merupakan orang Datuk Rauf kan. Jadi sekarang ni kalau berlaku perubahan di peringkat negeri, saya yakinlah tidak ada sebarang masalah. Kalau ada satu dua macam YB Jailani ni, biasalah standard lah kan. Orang yang biasa ada jawatan exco, ada kereta rasmi kan, depan ni tak ada. Biasalah kalau kecewa tu kan. Cuma kita harap janganlah jangan rosakkan parti. Kalau nak rosakkan parti, balik pada parti asal, tak ada masalah.
Begitu. So tadi Datuk cakap sokongan ketua bahagian. So semasa pelantikan Datuk Seri Sulaiman menjadi ketua menteri, dia bukannya ketua bahagian, bukannya timbalan, tapi dilantik sebagai ketua menteri yang tak pernah berlaku di mana-mana negeri. So apa pandangan Datuk berkenaan dengan ketokohan yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Rauf? Bagi saya, kita kena faham situasi ketika itu. Ketua Perhubungan memang Datuk Rauf, kan? Dan dia jugalah yang menggerakkan usaha untuk sehingga berlakunya pertukaran kerajaan negeri pada ketika itu. Dia mainkan peranan. Cuma dia tidak boleh menjadi ketua menteri ketika itu sebab dia bukan ahli Dewan Undangan Negeri. Maka bagi memastikan tempat tu dia akan dapat masuk ke situ selepas dia menjadi adut, maka dia letak macam wakil dia, orang yang dia paling percaya. Dan orang yang dia paling percaya sudah pastilah setiausaha bahagian dia, kan? Saya rasa buat kali pertama lah seorang setiausaha bahagian menjadi ketua menteri, Datuk Seri Sulaiman. Kalau saya, memang saya bersyukurlah diberi peluang untuk menjadi ketua menteri sebab belum pernah berlaku. Biasanya mestilah ketua bahagian. Pernah jadi dalam sejarah Ketua Pemuda Bahagian diangkat menjadi Menteri Besar di Selangor, Datuk Seri Hetoyo. Pernah juga jadi di dalam sejarah Naib Ketua Bahagian diangkat menjadi Menteri Besar di Johor, Datuk On Hafiz. Susah bahagian saya belum pernah dengar lagi. Saya rasa Datuk Seri Sulaiman orang yang pertama. Jadi bagi saya lah, untuk Datuk Seri Sulaiman ni umpama dia memulangkan balik apa yang sepatutnya memang menjadi hak Datuk Rauf sebagai Ketua Perhubungan. Saya kagumlah dengan Datuk Sulaiman yang telah berbesar hati untuk memberi laluan kepada Datuk Rauf untuk diangkat menjadi Ketua Menteri. Dan kita harap Datuk Rauf pun dapat pertimbangkanlah untuk pastikan Datuk Seri Sulaiman dapat terus menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. Tak kira lah dalam bentuk apa pun. Okey? Betul? Ya. Cakap kritikan daripada netizen mengatakan Datuk Rauf ni tak mempunyai sokongan telah diukur based on keputusan PIN yang lepas, walaupun kita tahu PIN yang lepas dia bertanding melawan calon Menteri Besar Perikatan Nasional Mas Emianti. So diukur berkenaan dengan jumlah undi yang tak banyak tu. So Datuk komen sikit. Dia macam ni, sama ada jumlah undi tu banyak ke tak banyak, kita kena terima hakikat Datuk Rauf telah berjaya menumpaskan Mas Emianti. Mas Emianti ni ayam tambatan Pakatan Perikatan Nasional. Dengan duit yang Muhyiddin bagi kepada Mas Emianti, dia belanja bukan main lagi. Bukan masa pilihan raya tau, sepanjang-panjang dia menjadi ahli parlimen Masjid Tanah ni. Lepas dia keluar daripada UMNO, dia lompat, dia belanja, dia jaga orang-orang Masjid Tanah luar biasa. NGO di Masjid Tanah luar biasa. Saya tahu sebab saya duduk kempen untuk Datuk Zahid, Datuk Rauf sepanjang tempoh tu. Mula-mula saya kempen di Tangga Batu, tapi saya silap percaturan. Saya ingat ketika itu Datuk Seri Ali mudah menang, maka saya tengok mungkin sukar sikit sebab lawan dengan Giant dekat apa nama tempat tu, Tanjung Bidara. Jadi saya pergi membantu. Bukan senang sebab memang kita tahu bekalan keuangan Mas Emianti memang dahsyat. Dan akhirnya dia berjaya tewaskan satu-satunya calon ketua menteri daripada Perikatan Nasional. Memanglah kalau nak banding dengan tempat Datuk Sulaiman, dia punya majoriti besar.
Tetapi sudah pasti dia tak lawan dengan Mas Emiati. Sudah pasti dia tak lawan dengan tokoh-tokoh besar yang ada nama. Mas Emiati ketika itu ialah timbalan menteri. Kerajaan ketika itu dikuasai oleh Muhyiddin Yassin. Jangan lupa, kan? Untuk Dato' Rauf menang tu, it's not an easy task. Tapi dia berjaya menang juga. Kan? Jadi bagi saya lah, apa benda nak bangkit soal kalah menang tipis ke apa benda, kan? Bagi saya, siapa juga, tak kira lah dia menang satu undi sekalipun, kalau dia ketua bahagian, kalau dia ketua perhubungan, kalau presiden parti mencadangkan nama dia sebagai ketua menteri ataupun menteri besar, dan TYT ataupun Sultan bersetuju, berkenan untuk seseorang itu dilantik menjadi menteri besar ataupun ketua menteri, tak ada orang boleh cakap apa. Tak ada orang boleh cakap apa. Okey? Begitu? Ya. Kestabilan yang diperkatakan untuk CM ni, adakah akan menimbulkan ketidakstabilan di peringkat akar umbi? Dia sebenarnya akar umbi ni dia tak peduli apa pun, kan? Dia yang banyak buat huru-hara ni kepimpinan. Dan dalam konteks negeri Melaka ni, bila rata-rata wakil rakyat tu orang yang menyokong Dato' Rauf, rata-rata ketua bahagian juga merupakan pengikut Dato' Rauf, kan? Jadi secara tidak langsung akar umbi kepimpinan negeri itu tidak bergolak, tidak ada berlaku jatuh menjatuhkan satu sama lain. Jadi saya yakin akar umbi pun akhirnya tidak ada masalah. Kebanyakan akar umbi ni porak-peranda bila orang atas ni berebut jawatan, kan? Dan saya tengok Datuk Seri Sulaiman bila dia sendiri nak melepaskan jawatan, dan dia pun tak menawarkan diri untuk bertanding lawan Dato' Rauf sebagai ketua bahagian. Jadi saya tak nampak lah akan wujudnya apa dipanggil pergolakan ataupun pecah dua seperti mana yang ada setengah-setengah orang risau tak tentu pasal. Ada kemungkinan besar tidak akan ada banyak masalah. Kalau orang yang biasa dapat kontrak ketika zaman pemerintahan Datuk Seri Sulaiman, orang yang ada hubungan baik dengan Datuk Seri Sulaiman, takkan sekolah ke apa benda semua, mungkin mereka ni akan melahirkan rasa kekecewaan mereka, kan? Kerana mereka menyokong Datuk Seri Sulaiman, tetapi mungkin benda ni tak lama, kan? Sebab akhirnya yang akan menentukan kedudukan ketua perhubungan negeri dan ketua menteri ni ialah sejauh mana kita menguasai badan perhubungan negeri itu. Selagi Dato' Rauf boleh koman negeri itu, selagi itu saya rasa tidak akan ada masalah. Termasuklah dia akar umbi. Bising-bising ni sekejap, tak ada apa. Okey? Okey tu. Menyahut pesanan daripada Yang Amat Berhormat Presiden semalam, pemimpin harus membumi, jangan jadi pemimpin pemusir. Mungkin kata-kata tersebut boleh digunakan untuk ketua-ketua bahagian Melaka untuk bagi penerangan berkenaan dengan pertukaran ini. Saya rasa betul apa yang diperkatakan oleh Presiden UMNO tadi di MUA pun. Presiden UMNO menegaskan sekali lagi kenapa beliau mengambil keputusan untuk membuat lantikan-lantikan orang-orang yang kalah pun dibawa bersama supaya UMNO ni lebih inklusif. Kita dah tak boleh nak pecah belah, Dan hari ini kita tengok Presiden buat kali pertama dia memohon maaf. Dia kata dia tidak sempurna, mungkin ada kenyataan-kenyataan dia, apa ni, tindakan-tindakan dia. Contohnya lah di negeri Johor ni umpamanya ada orang yang kena gantung. Orang ni pun bukan calon-calon orang, kan?
Jadi dia mohon maaf kan, harap orang faham kan? Kita tidak mampu untuk berpecah kan? Kita tidak mampu untuk ada 2-3 kabilah dalam parti kita kan? Dan memandangkan ni bulan Ramadan, ini adalah bulan yang paling baik untuk kita bermaaf-maafan kan? Kalau ada orang Johor yang yang marah kat presiden apa semua, beliau hari ini telah memohon maaf kerana bukan senanglah untuk dia mengambil keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan yang drastik dari segi sudut disiplin dan sebagainya. Sudah pastilah bukan satu perkara yang mudah untuk mengemudi sebuah kapal yang ada 3.4 juta ahli ni. Tak mudah, tak mudah. Dan beliau mengharapkan semua kepimpinan khususnya akan dapat membantu, dan semangat ni saya harap dapat diambil juga oleh rakan-rakan di Melaka. Bila kita tukar ketua perhubungan, ketua menteri Melaka ni, kita harap ketua-ketua UMNO bahagian, ketua-ketua perangan UMNO bahagian khususnya memainkan peranan untuk cuba sedaya upaya untuk menerangkan kepada akar umbi kenapa kita perlu tukar ketua menteri demi untuk memastikan UMNO Melaka ni terus stabil. Tidak ada lagi cerita-cerita atas satu bukit ada 2 singa. Kita nak biar ada satu singa je dalam atas satu bukit. Jadi lepas ni saya rasa tak ada lagi timbul-timbul satu kapal 2 nahkoda. Ini satu benda yang bagus lah bagi saya. Okey, ada lagi? Malam ni kita pendek sikit. Isu-isu yang dimainkan pembangkang, Datuk, menyatakan isu pertukaran ketua menteri Melaka ni hanyalah sebagai diversity untuk menutup kegagalan lawatan PM ke Arab Saudi. Ada kena-kena? Allah, kau abaikan je lah cerita ni. Cerita dah basi. Dan ini hari kerajaan Arab Saudi pun dah mengesahkan memang dalam jadual Datuk Seri Anwar memang sepatutnya berjumpa dengan King Salman. Cuma mereka terpaksa mengubah jadual di awal Ramadan. Dan ini bukan perkara yang luar biasa. Memang selalu awal Ramadan ni terjadi begitu. Tapi pasal Datuk Seri Anwar ni masa dia terlalu pack, dia ambil risiko, dia pergi juga. Tetapi walaupun tak dapat jumpa dengan King Salman, tapi banyak benda-benda lain dapat diselesaikan. Ada tanda tangan memorandum of understanding, MOU dengan 3 badan antara Malaysia dengan Saudi, pelaburan dan sebagainya. Ada jumpa diaspora Malaysia di sana, macam-macam achievement yang dicapai oleh Datuk Seri Anwar. Itu bagi saya yang lebih penting lah. Dan sudah pasti beliau akan pergi balik, sebab itulah yang beliau janjikan dengan Prince Mohammed bin Salman. Bila tak dapat nak memenuhi permintaan Prince Mohammed bin Salman untuk beliau stay lagi 2 hari, beliau janji nak datang balik. Jadi kita tunggulah. Tak ada apa benda lah benda ni. Okey, ada lagi? Last dia tu. Last. Okey. Menjelang besok Datuk, Istana Kehakiman Putrajaya, sebutan rayuan Bosku. So pemimpin-pemimpin yang sebelum kita tak pernah cakap pasal Bosku, sekarang ni up video-video pasal Bosku. Adakah itu mungkin signal positif pembahasan Bosku? Datuk punya pandangan pribadi tu. Saya rasa kalau orang yang dulu tak pernah cakap pasal Bosku, hari ni dia orang nak boleh cakap pasal Bosku Raja Petra pun dah mula cakap pasal Bosku ni semenjak payment sangkut kan. Dia dah mula balon Muhyiddin ni, betul lah aku cakap kan. Dia bergantung pada paymaster dia. Paymaster dia tak baik, maka dia balon lah orang yang bagi dia makan. Inilah masalah orang-orang yang bekerja mengharapkan bayaran. Itu problem. Jadi bagi saya lah siapa pun yang nak menyokong Bosku ni, alhamdulillah lah kita bersyukur lah dia nak kembali menyokong. Dan saya harap besok seawal jam 8, 8.30 tu, kalau boleh kita turunlah beramai-ramai ke Istana Kehakiman Putrajaya
bagi memberikan sokongan kepada Datuk Seri Najib, di mana esok adalah hari di mana semakan kehakiman dia akan mendapat keputusan. Kalau esok semakan kehakiman mengesahkan memang berlakunya perkara-perkara yang bercanggah dari segi sudut perlembagaan, contohnya peguam nak tarik diri dalam perlembagaan, mengatakan dalam undang-undang mengatakan masih hari ini ada undang-undang yang mengatakan bahawa tidak ada mana-mana hakim boleh menghalang seorang peguam daripada menarik diri daripada mewakili peguam dia. Tapi benda itu berlaku, dan dalam mana-mana kes biasanya peguam diberikan masa untuk buat persiapan. So kita doakan semoga esok Datuk Seri Najib menang kes ni, dan kalau dia menang, insya-Allah dia akan bebas esok. Okey? Jangan lupa malam ni kalau boleh kita buat solat hajat, kita buat solat hajat. Kalau tak dapat buat solat hajat, kita berdoa, panjatkan doa. Mudah-mudahan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.